Dia dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah di sini, dia terdiri daripada 3 komponen, iaitu yang pertama ahlun, yang kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun dalam konteks ini bermakna pengikut, as-sunnah bermakna jalan, cara ataupun pegangan, sementara al-jamaah merujuk kepada ijma', kesepakatan para ulama, ataupun merujuk kepada majoriti umat Islam, as-sawadul a'zam. Bila kita combinekan ahli sunnati wal jamaah, bila seseorang mendakwa bahawa saya ini daripada golongan ahli sunnah wal jamaah, maka perlu dibuktikan bahawa golongan ini memang mengikut kepada suatu jalan yang disepakati oleh para ulama dan berpegang dengan satu pegangan yang menjadi pegangan majoriti umat Islam. Kalau tidak, ia hanya dakwaan kosong semata-mata. Al-bayyinatu alal mudda'i, beban pembuktian adalah di atas orang yang mendakwa. Baik, sekarang kita mendakwa kami ahli sunnah wal jamaah, perlu kita buktikan elemen sunnah dalam diri kita, perlu kita buktikan elemen al-jamaah di dalam kumpulan kita. Kita mula dengan al-jamaah terlebih dahulu kerana agak ringkas. Kebelakangan ini ada dakwaan yang mengatakan yang sebenarnya tak perlu kita tu ramai. Nak kata kita tu betul, nak nanti kita majoriti, tak semestinya. Malah sebaliknya, kalau kita tu sikit, kalau pegangan kita tu berlain daripada pegangan orang lain, itu tandanya kita yang sebenar. Minoriti itu tanda kita tu betul. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala puji yang sedikit. Lebih jelas daripada itu hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam bermula asing, tak ramai. Betul lah, Nabi SAW bawa Islam, mula-mula beriman Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian beriman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian beriman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian akhirnya jadi ramai. Wa sayaudu kama bada'a ghariba. Tapi Islam akan kembali sebagaimana ia bermula, tak ramai juga. Fatuba lil ghuraba, maka bertuah yang tak ramai. Lihat, tengok, hak tak ramai yang Nabi kata bertuah, bukan hak ramai. Jadi walaupun pegangan kami lain, ganjil daripada hampa semua, hampa jangan duk perasan hampa betul, kami lebih betul daripada hampa tu. Tengok Nabi puji hak sedikit. Nabi kata hak minoriti tu yang bertuah. Baik, kita katakan ayat Quran tak ada masalah, kita junjung, hadis Nabi kita terima, tapi tafsiran hang terhadap Quran dan hadis tu yang tak betul. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Kata para ahli tafsir, syukur di situ merujuk kepada ibadah, seumpama sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain, memang berbanding dengan yang tak beribadah, yang beribadah tu sedikit. Sebab syukur yang sebenar adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kalau menggunakan nikmat Allah untuk maksiat pada Allah, itu hakikatnya tidak bersyukur. Naik atas stage, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini saya dinobatkan sebagai ratu cantik pakai renang nombor 1. Waktu bersyukur apa? Hang dah pergi pakai tak senonoh atas pentas, hang kata hang bersyukur. Jadi bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk ibadah, itu tak ramai. Di kalangan ahli sunnah tak ramai bersyukur, di kalangan syiah tak ramai bersyukur, di kalangan mu'tazilah tak ramai bersyukur. Itu tak ada kena-mengena dengan nak identify pegangan mana yang betul. Hak tu ada hadis lain. Dan pada al-Islamu ghariba, Islam bermula tak ramai berbanding dengan yang bukan Islam. Bukan berbanding kita nak pilih, kalau berlaku khilaf sesama umat Islam tu, cara nak pilih bukan tengok hak mana sikit. Memang Islam dulu tak ramai, dan akan datang sebelum daripada kiamat akan dimatikan mana-mana orang yang ada iman dalam hati dia. Akan berlaku kiamat hanya ala syiraril khalqi, seburuk-buruk makhluk Allah yang kufur sahaja yang akan menyaksikan kiamat hak betul. Hak tanda-tanda kiamat tu orang Islam sempat tengok, tapi sebelum kiamat yang mana ada iman dimatikan oleh Allah Ta'ala. Pada ketika itu tak ada orang Islam. Lah ni pun kita dah sedikit juga dari segi kualiti. Nabi bagi tahu satu masa umat Islam akan dikonyok oleh umat-umat yang lain. Sahabat terkejut, adakah kita sikit ya Rasulullah? Nabi kata, dah, kamu banyak. Walakinnakum uthaun ka utha'is sail, tapi kualiti kamu tu macam buih ketika banjir, tak ada kualiti. Jadi jangan kita ambil ayat Quran dan hadis Nabi pakai secara yang tidak relevan, secara yang salah pakai. Kalau berlaku khilaf di kalangan umat Islam, ini panduan daripada Nabi SAW dan Nabi habaq memang akan berlaku.
fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati. Barang siapa yang hidup di kalangan kamu lepas daripada saya, nescaya dia akan lihat ikhtilaf, perbezaan, pertikaian, perbalahan yang banyak. Nak buat lagu mana? Ini nombor satu, fa 'alaikum bi sunnati. Maka hendaklah kamu itu ikut sunnah saya, jalan saya, pegangan saya, ajaran saya. Nombor dua, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nak selamat dalam keadaan umat Islam duk bertikai hak tu hak ni, ikut jalan khulafa' ar-rasyidin. Dan yang ketiga, di hujung hadis Nabi SAW bagi amaran, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kamu barang perkara-perkara yang direka-reka, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana sesungguhnya setiap yang baru direka-reka itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Alhamdulillah, saat-saat tuan guru kita dah habaq dah. Setiap di situ kullu majmu' bermakna kebanyakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarahkan hadis seumpama ini dalam Sahih Muslim, kata beliau hadza am makhsus. Hak ni lafaz dia umum, tapi maksud dia khusus. Kita tanya budak sekolah, adik biasa penting tak? Tak bang, saya pergi sekolah tiap-tiap hari. Betul ke adik pergi tiap-tiap hari? Betul bang, saya cakap betul, saya tak bohong. Saya memang pergi sekolah tiap-tiap hari. Hari Ahad adik pergi tak? Dia garu kepala, hari Ahad nak pergi macam mana sekolah tak buka. Habis adik kata tiap-tiap hari, tu kata am, tapi maksus. Lafaz dia umum, seolah-olah tiap-tiap hari, tak kira Ahad Sabtu dia pergi juga. Tapi maksud dia kebanyakan hari. Hari hak sekolah dia pergi lah, hari tak sekolah nak pergi buat apa. Jadi kullu ni banyak dalam Quran pun guna dengan makna sebahagian. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Banjir besar zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam berbinasakan semua sekali dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi sepakat ahli tafsir mengatakan bukit, bukau, gunung, ganang, langit, bumi tidak binasa, walaupun kullu syai' sepatutnya merakumi semua. Dalam suratul Kahfi diceritakan balik apa illah, apa rasional ditebuk sampan. Bila naik sampan, Nabi Allah Khidir alaihi salam menebuk sampan tersebut. Lalu diterangkan di hujung kisah, wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Sampan tu milik orang-orang miskin, depa kerja ambil upah. Orang bawa naik orang ambil upah. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada di sana tu raja yang mana dia akan ambil setiap sampan sebagai rampasan. Seolah-olahnya kalau kita ambil zahir ayat, tak ada pengecualian. Dah ayat kata setiap sampan. Tapi sepakat para ulama mengatakan yang dirampas oleh raja yang zalim itu adalah sampan hak elok lah. Hak ada cacat, raja tak mau, tak standard lah raja nak ambil sampan hak tak elok, ada berlubang situ, ada sumbing sini, raja tak mau. Itu tujuan pun Nabi Allah Khidir merosakkan. Itu nama dia irtikab akhaf ad-dararin. Dia ambil mudarat hak lebih ringan. Daripada sampan langsung tak ada, kena rampas di raja, baiklah sampan tu rosak sikit, sekali boleh perbaik buang. Jadi kaedah itu kita pakai sampailah. Choosing lesser of two evils. Nak perfect tak ada dalam dunia ni. Hak ni pun teruk, hak nu lagi teruk. Biar teruk lah. Baik. Jadi 3 panduan Nabi SAW. Yang pertama, kalau berlaku khilaf, ikut sunnah Nabi. Yang kedua, ikut sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Yang ketiga, jauhi perkara-perkara baharu yang bercanggah dengan syariat, yang tak ada dalam agama. Kita pandai-pandai pergi kata agama suruh lagu tu. Jangan. InsyaAllah selamat kalau kita pakai 3 panduan ni. Dan lagi Nabi SAW bagi tahu kepada kita, hak ni saya terjemah dah, alaikum bil jamaah. Ni bagi hak duk kata, dia kata tak semesti kalau kita ramai tu kita betul, hak sikit tu kita betul. Nabi kata alaikum bil jamaah, hendaklah kamu tu bersama dengan jamaah umat Islam hak ramai, bukan jamaah semayang di sini. Lagi bukan jamaah parti politik. Jangan duk pakai hadis Nabi ni untuk kata hang kena ikut jamaah kami, hak tu parti politik tak ada lagi masa Nabi sebut ni. Jemaah di sini maksudnya umat Islam yang ramai. Wa iyyakum wa furqah, dan jauhi oleh kamu yang berpecah. Cuba perhatikan, fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan tu dia dengan hak seorang. Wa huwa minal isnaini ab'ad. Syaitan dengan hak berdua pun dah jauh dah. Apatah lagi kalau dengan seluruh ulama-ulama Islam sepakat dalam satu hukum, itu dijamin oleh Nabi SAW jauh daripada kesesatan. Itu antara hujjatul ijma'. Ya, cuba lihat di sini Nabi SAW bagi tahu, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah.
sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghimpun umat aku ni di atas kesesatan. Kalau umat telah berhimpun, maka itu mustahil perbuatan itu sesat. Tadi Al-Fadhil Ustaz Mahathir sebut tentang sambutan Maulid Nabi SAW, itu ada dalil daripada ayat Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Lam tu lamul amri, kita diperintah bergembira dengan dua benda, satu kurniaan Allah, yang kedua rahmat Allah. Ulama tafsir mengatakan rahmat dan kurniaan itu adalah Islam dan Al-Quran, tidak akan memberi Nabi SAW. Dan setengah ahli tafsir mengatakan rahmat Allah tu Nabi lah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi memberitahu zaka yaumun wulidtu fihi, hari Isnin tu hari saya dilahirkan. Bermakna Nabi menyambut hari kelahiran baginda malah lebih kerap daripada kita, iaitu secara mingguan. Habis itu awak kita tak sambut macam tu puasa hari Isnin, yang kita pergi sambut setahun sekali, tak berlain dengan Nabi ke? Tak haram ke lagu tu? Alhamdulillah tak haram. Pasal apa tak haram? Pasal ulama ijma' puasa hari Isnin sunat. Kita balik pada usul fiqh, bila sunat buat alhamdulillah dapat pahala, tak buat tak sampai berdosa. Masa yang perintah suruh bergembira itu kekal atas keumuman dia, boleh kita bergembira dengan apa cara sekalipun selagi mana tidak melanggar syariat. Dan apabila Malik Irbil Sultan Muzaffar rahimahullah ta'ala, awal-awal orang yang menjalankan sambutan maulid sebagaimana kita sambut sekarang, semelih binatang, buat jamuan, kumpul orang dan sebagainya, tak ada satu orang ulama pun bangkang. Maka itu namanya ijma'. Bila telah ijma', maka itu maksum daripada kesalahan. Kalau yang maksum secara pribadi hanya para nabi, tapi yang maksum bila ijtima', itulah umat Nabi Muhammad SAW. Dijamin dalam hadis ini Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan mereka atas kesesatan, malah lebih parah, wa man syazza ilan nar. Barang siapa yang asin ganjil dia, maka dia nanti akan terasing juga ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk golongan yang mengatakan kalau kita minoriti itu tanda kita betul, memang celaru hampa punya kayu kok ni. Sebab hak sedikit tu banyak, hak mana satu hak betul. Hamba kata sikit tu tanda kita betul, lah ni hak sikit tu banyak, mana satu hak betul. Syiah tu sikit banding ahli sunnah wal jamaah. Selagi Syiah kata kami betul sebab kami sikit. Dah mai orang Qadiani pula dia kata kami lagi betul, kami lagi sikit. Tak tahu di Penang ada tak Qadiani, tapi kalau di Selangor ada satu kampung nama dia Selayang. Tu ada komuniti Qadiani. Tempat lain di Wangsa Maju di mana tak ada sambutan. Tak macam Syiah, Syiah ramai lagi. Maka Qadiani lebih betul sebab dia lebih sikit. Oh tak, kata pengikut ayah Pin, kami lagi betul. Pengikut ayah Pin tak ada ramai, hak mengaku Tuhan boleh mati dah, la ilaha illallah. Tu macam mana boleh mengaku Tuhan? Ayah Pin tu orang Terengganu, orang Besut, makan nasi cicah budu boleh mengaku Tuhan, tak malu muka. Lepas tu sakit perut masuk tandas mengaku Tuhan. Tak ada ramai pengikut dia mati. Adakah oleh kerana depa sikit depa betul? Sedangkan hak ramai daripada dulu sampai sekarang adalah umat Islam yang berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat, sebagaimana dipertahan dan diperjuangkan oleh dua orang imam yang hebat, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Pengikut mereka digelar Asy'ariyah Maturidiyah. Takkan Asy'ariyah betul kot Ustaz? Takkan Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah? Kalau lagu tu macam mana pula Nabi tak ikut Asy'ariyah pun? Kalau betul lah Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah, Nabi bukan Asy'ariyah, sahabat bukan Asy'ariyah, itu imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanbal bukan Asy'ariyah. Macam mana Ustaz boleh kata Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah? Kalau orang kata macam ni, pertama kita rasa dia kot demam ke apa, atau tengok keliling dia kot dia ada botol ayak ketum ke apa dia minum dulu. Sebab soalan dia tu tak logik. Takkan hak mai dulu ikut hak mai kemudian? Kan Nabi Muhammad SAW itulah yang pertama bawa risalah tauhid, risalah Islam. Maka soalan yang valid, soalan yang bijak adalah kena tanya, adakah Asy'ariyah tu ikut Nabi ke tak? Kalau Asy'ariyah tu ikut macam Nabi, alhamdulillah betul lah tu. Syiah tu ikut Nabi ke tak? Kalau tak ikut, kena tolak lah. Mu'tazilah ikut Nabi ke tak? Qadariyah, Jabariyah ikut Nabi ke tak? Itu soalan yang betul. Hampir tanya Nabi ikut siapa, Nabi ikut siapa, Nabi tak ikut siapa, orang kena ikut Nabi. La ilaha illallah. Pasal apa jadi lagu tu?